Terima kasih Datuk Speaker. Soalan nombor 58. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Batu Uban. Status terkini projek LRT Van Lepas adalah dalam peringkat untuk memulakan proses pre-qualification ataupun pra-kelayakan untuk mengenal pasti syarikat-syarikat yang berminat dan berkelayakan bagi membina komponen LRT Van Lepas. Proses pra-kelayakan ini dijangka akan dilaksanakan pada suku kedua tahun 2022 dan disusuli dengan proses RFP ataupun Request for Proposal dalam suku ketiga tahun 2022, di mana kerajaan negeri akan mempelawa syarikat yang berminat dan mempunyai pengalaman untuk mengemukakan cadangan mereka. Kerajaan negeri akan melantik syarikat yang paling layak dan sesuai untuk melaksanakan projek ini. Selain cadangan dari segi teknikal, syarikat yang menyertai RFP nanti juga dikehendaki mencadangkan model pembiayaan ataupun financial model bagi melaksanakan komponen LRT. Sebagai contoh, pembida boleh mencadangkan kaedah pembayaran balik seperti hak pembangunan, pertukaran tanah, land swap, hasil pengiklanan dan juga pendapatan farebox. Jadi ini kita bagi fleksibel sedikit untuk bagi syarikat-syarikat untuk membuat cadangan mereka lah. Yang Berhormat, projek pengangkutan awam seperti LRT biasanya mendapat pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan seperti mana telah saya sebut semalam. Oleh itu, selain menggunakan proses RFP untuk mendapatkan cadangan dan model pembiayaan, Kerajaan Negeri juga meneruskan usaha memohon peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan melalui Rolling Plan ketiga dalam RMK 12 agar Pulau Pinang dapat menjayakan projek ini dan mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Yang Berhormat, setakat ini projek LRT Bayan Lepas telah mendapat kelulusan daripada agensi-agensi teknikal utama seperti Jabatan Alam Sekitar, Plan Malaysia dan kini sedang dalam proses mengemukakan laporan EIA bagi jajaran LRT di atas Penang South Reclamation, termasuk depo LRT di Pulau A. Depo ini merupakan komponen utama bagi LRT Bayan Lepas dan agensi pengangkutan awam darat ataupun APAD akan mengemukakan kelulusan muktamad bagi skim rail ataupun rail scheme LRT selepas kelulusan EIA ini diperolehi. Sebelum ini kita telah dapat kelulusan bersyarat, conditional approval. Komponen LRT Bayan Lepas adalah salah satu komponen utama dalam PTMP, Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang, dan komponen ini adalah strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah kesesakan. Dalam pemeriksaan awam, public display yang telah diadakan pada bulan Ogos hingga November 2019, LRT telah mendapat sokongan sebanyak 97.7% daripada 22,678 orang responden yang telah memberi maklum balas. Oleh itu, Kerajaan Negeri kekal komited dalam menjayakan pelaksanaan komponen ini demi menjamin kesejahteraan rakyat negeri Pulau Pinang di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tempatan. Sila. Terima kasih Datuk Speaker dan juga Tanjung Bunga atas jawapan yang diberikan. Saya ada dua soalan. Yang pertama, Tanjung Bunga ada menyebut tentang Kerajaan Negeri akan membuat permohonan semula kepada Kerajaan Pusat untuk rolling plan yang ketiga. Saya nak tanya, apakah sekiranya permohonan itu ditolak oleh Kerajaan Pusat, maka apakah strategi Kerajaan Negeri? Yang kedua, dengan kita faham dengan kadar peningkatan kenderaan dan juga kesesakan lalu lintas yang berlaku, saya rasa sudah tiba masanya Kerajaan Negeri perlu mempunyai satu mod pengangkutan yang baru. Maka saya nak tahu, soalan saya, apakah solusi Kerajaan Negeri untuk menangangi masalah ini selain daripada projek LRT. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuban. Yang pertamanya sebenarnya yang kita buat permohonan kepada Kerajaan Persekutuan ni, walaupun kita buat permohonan, kita bukan bergantung 100% pada permohonan ni sebab kita memang dah pohon dah lama, memang tak dapat. Kalau dapat tu memang suatu yang patut, ya, yang kita rasa negeri Pulau Pinang deserve to get it. Disebabkan kita lihat Kerajaan Persekutuan selalu membiayai projek-projek infrastruktur pengangkutan awam yang besar di lain-lain negeri termasuk di Selangor. Ya. Namun di Pulau Pinang, walaupun pernah diberi
kelulusan iaitu sebelum tahun 2008 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu yang berasal dari Pulau Pinang, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Namun semuanya telah ditarik balik selepas daripada itu. Dan seperti mana Yang Berhormat pun sedia maklum, segala bantuan yang diberi oleh Kerajaan Persekutuan pada waktu Pakatan Harapan Pemerintah semua pun telah ditarik balik. Jadi kita memang bila buat perancangan ni bukan bergantung 100% kepada peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Kita punya strategi dari segi pembiayaan adalah mengikut base case, iaitu menggunakan tambakan PSR untuk menjadi model pembiayaan lah. Tapi kita nak mempercepatkan proses ini, disebabkan itu kita nak buat RFP pada tahun ini. RFP ini akan menjemput syarikat-syarikat untuk mencadangkan model-model pembiayaan yang lain yang mungkin boleh daripada tanah tambak ataupun daripada contoh-contoh lain yang telah saya bagi tadi. Mungkin ada cara-cara lain yang boleh dipertimbangkan. Dia boleh buat transit oriented development sebagai contoh TOD untuk mendapat balik wang mereka. Jadi ini kerajaan negeri akan teruskan mengikut apa yang kita adalah seperti yang saya sebut tadi. Jadi yang kedua soalannya, sudah tentu projek LRT adalah salah satu komponen daripada PTMP. Selain daripada itu, bagi menangani masalah kesesakan, kerajaan negeri juga sedang membuat pembinaan sebagai contoh package 2 dalam projek 3 lebuh raya utama, iaitu dari Air Hitam hingga ke lebuh raya Lim Chong Yu. Kerja pun sudah bermula di Seksyen 1. Kalau kita pergi dekat Air Hitam, dekat lebuh raya Tentik, kita boleh lihat pembinaan sedang berlangsung. Dan kerja tersebut akan berlangsung. Kita juga ada package 1, iaitu dari Tanjung Bunga, Tanjung Tok Kong hingga ke Teluk Bahang, dan juga terhubung ataupun link ketiga sebagai contohlah. Selain daripada itu, kita juga ada lebuh raya Pan Island Link 1, PIL1, yang telah saya sebut dalam ucapan gulung. Jadi saya takkan sebut panjang. Itu adalah contoh-contoh projek-projek yang juga bertujuan untuk menangani masalah kesesakan lalu lintas. Selain daripada itu, inisiatif-inisiatif yang Berhormat pun tahu, kita bagi bas percuma, feri percuma. Ini adalah untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam di negeri Pulau Pinang. Sekiranya lebih ramai orang mengambil pengangkutan awam, maka kuranglah kereta pada waktu puncak. Jadi ini adalah contoh-contoh inisiatif dan usaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menangani kesesakan lalu lintas. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Satu speaker tambahan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ada satu soalan. Saya juga nak tahu tentang apa status tentang projek delivery partner PDP untuk Penang Transport Master Plan yang mempunyai satu peranan yang penting untuk menjayakan projek-projek yang di bawah Penang Transport Master Plan. Dan apakah peranan yang mereka mainkan selama ini dalam memperolehi peruntukan untuk menjayakan projek-projek di bawah PTMP ini? Soalan saya. Terima kasih. Peranan projek delivery partner PDP adalah untuk membantu kerajaan negeri, pertamanya dari segi teknikal. Sejak daripada pelantikan mereka, banyak usaha-usaha kajian-kajian yang telah dibuat dengan menggunakan duit mereka terdahulu. Jadi saya rasa dah berjuta-juta ringgit sebenarnya yang telah dibuat. Ini termasuk kepada semua syarat-syarat yang perlu dipatuhi lah, seperti EIA yang perlu dibuat, SIMP yang perlu dibuat, Social Impact Management Plan dan sebagainya, SIA, Social Impact Analysis, dan semuanya adalah terkandung dalam skop kerja pihak PDP. Dan juga pihak PDP membantu kerajaan negeri untuk merangka dan membuat RFP yang sedang kita buat.
Sebab so untuk LRT sebagai contoh, mereka lah yang membuat mendapatkan semua perunding-perunding teknikal ya yang akan membantu kerajaan negeri untuk mendraftkan ya prakelayakan RFP dan sebagainya, sudah tentu dengan kerjasama dengan BPEN, Seksyen Pengangkutan, Penang Infrastructure Corporation, semuanya bekerjasama. Jadi itulah secara ringkas peranan PDP. Tapi kalau nak yang lebih mendalam tu boleh bagi maklumat juga. Terima kasih. Terima kasih, saya nak jemput